Hari ini cikgu akan memperlihatkan kamu satu pernyataan. Okey, boleh nampak depan? Boleh. Jom teka pernyataan apakah ini? Okey, siapa boleh baca? Satu orang? Saya. Okey, Samridin, tolong baca. Semakin bertambah panjang tali, semakin berkurang bilangan ayunan bandul dalam masa kebangsaan. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Pernyataan apakah ini? Kesimpulan. Kesimpulan, okey. Dapat, kurang tepat. Kita bagi sihir. Jawab. Itu repetisi. Okey, betul kawan lain? Betul. Okey, tekan untuk ini. Ini merupakan pernyataan hipotesis, iaitu semakin bertambah panjang tali, semakin berkurang bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat. Okey, bagus. Seterusnya kita akan maksudnya hari ini kita akan belajar tajuk hipotesis. Sebelum ini kamu sudah belajar tentang tajuk hipotesis juga. Cuma pada hari ini kita akan belajar dengan lebih mendalam dan mengetahui satu cara yang lebih mudah bagaimana untuk mengenal pasti hipotesis. Okey? Tahu sebelum ini, hipotesis itu adalah mengaitkan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah kebenaran. Okey, bagus. Okey, pernyataan ataupun hipotesis ini merupakan satu pernyataan tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dipikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa, dan pernyataan ini juga boleh diuji untuk mengetahui sama ada pernyataan hipotesis itu benar ataupun tidak. Okey? Ini cikgu mau memperkenalkan satu KiCad. Apa dia? KiCad. Okay. KiCad ini adalah untuk memudahkan kamu untuk menjawab hipotesis dan lain bahagian seperti tujuan, kesimpulan. Dan cikgu sudah tuliskan di sini sekali panduan pemboleh ubah mengikut jadual dan graf. Okey, di sana cikgu ada letak jadual kiri kanan seperti ini. Cikgu letak jadual kiri kanan. Jadi kamu boleh cari di mana PN dan di mana kiri. Lepas tu ada jadual atas bawah, mana PN, mana dia punya kiri. Apa itu PN? Pemboleh ubah. Apa itu PBB? Pemboleh ubah. Seterusnya kita tengok graf. Okey, graf. Untuk bahagian bawah ini kita panggil dia pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian yang sana pemboleh ubah yang bergerak dari atas. Okey. Untuk KiCad ini kamu hanya letak dia punya yang ini kamu nampak, boleh nampak kan di sini hipotesis? Boleh. Sekejap ya. Okey. Kamu nampak ni? Di sini yang untuk kita punya KiCad, perkataan yang cikgu gariskan itu tidak ada perkataan. Yang sekarang ni ruangan kosong ini, cikgu letak ruangan kosong untuk kamu letak pola dan pemboleh ubah dimanipulasi. Di sini cikgu letak kosong saja. Nampak tak yang ini? Okey. Jadi kamu hanya isi. Kamu cari di bahagian jadual mana PM. Ini PM kan? Ya. Maksudnya apa harus simpan di sini? Jumlah bateri. Okey, bukan. Okey, PM di bahagian PM kan? Okey, sebelum itu polanya apa? Jadi di bahagian pola kita simpan dia bertambah. Kamu istilah bertambah. Okey, kemudian PM dia? PM jumlah bateri. Okey, sekarang semakin bertambah jumlah bateri, semakin bertambah gerahan bentol. Okey, bagus. Okey, kita nampak yang tadi tu di atas. Okey. Semakin, saya letak pola dengan pemboleh ubah dimanipulasi sini kan? Okey. Semakin pola bertambah. Lepas tu isi lagi pemboleh ubah dimanipulasi panjang kali. Kemudian semakin berkurang itu pola ke atau apa? Pola juga. Kemudian lepas pola kita masukkan pemboleh ubah bergerak, iaitu
Bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat. Boleh paham? Boleh? Boleh. Untuk ini, selepas ini cikgu akan bagi kerja kumpulan. Satu kumpulan 3 orang, maksudnya kamu akan membentuk 7 kumpulan. Di sini ada 21 orang. Jadi kamu bentuk 7 kumpulan. Satu kumpulan berapa orang? 3 kumpulan. Okey, boleh bentuk. Okey, kelas. Semua sudah dapat kikat kamu? Ya. Kikat tu sebelum menyebelah ada cetak? Sudah bercetak? Sudah. Dan kamu punya cat soalan, lembaran kerja sudah? Sudah. Semua ada 7 kumpulan kan? Ya. Okey. Kamu boleh tengok depan. Okey, ini isi kikat kamu. Okey, cikgu bagi masa dalam 7 minit untuk menyelesaikan lembaran kerja ini dengan merujuk kikat yang cikgu bagi. Okey, boleh? Okey, boleh buat sekarang. Aku ikuti kikat. Itu balik. Mana sudah? Ini bandul dalam masa 30 saat. Untuk yang pakai pilihan di bawah tu. Pertama jom. Ini kan yang tak cari pembeli kan? Kita kan cari belakang. Kita lihat mana satu ini kan ini. Okey, jadi kamu nampak lah. Adakah pilih atau pilih? Maksudnya okey, ini okey. Semua yang kan yang dimalakkan itu sudah kita tahu tadi. Okey, tengok senang kan? Jadwalnya sama yang mana? Jadwal kiri kanan ke atau jadwal atas bawah? Kiri kanan. Kiri kanan. Jadi kiri kanan mana ini? Ya. Okey. Jadi sebelah kiri apa? PM. Okey, tengoklah mana? PM mana? Bukan sudah PM kan? PM ni apa? Bagus. Betul. Ini kita cari bagian ayat. Oh, itu. Ya? Apa pilih? Apa yang ada di sini? Pilih. Kita ada nanti dulu. Bikin dulu. Nanti mau jadi potensi nanti dulu ya. Bilangan ayunan. Okey. Sudah? Panjang boleh tali. Okey, coba bacakan cikgu. Hipotesis dah. Semakin bertambah panjang tali CM, semakin berkurang bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat. Okey, betul tak? Betul. Betul. Ikut mana? Ikut mana? Okey, bagus. Betul. Semua siap? Ya. Aku minta satu orang pelajar. Okey, Hasnidah, berdiri. Okey, bagi cikgu jawapan untuk apakah tujuan saja di atas? Untuk menyiasat hubungan antara panjang tali
turunan sentimeter dengan bilangan ayunan bantul dalam tempoh 30 saat. Lajunya, betul kah? Betul. Dan merujuk, kamu pernah yang tiap hari kan? Pernah ikat tu? Ya. Kita nanti pagi. Okey, pernah tak pernah ikat tu? Nah. Cuba kamu baca jawapan untuk tujuan untuk? Kamu dah sampai 2 type ni. Lepas apa lagi untuk jenis hubungan antara dengan bilangan ayunan bantul dalam arti kata. Dengan tak? Dengan juga dan dengan bilangan dengan bilangan ayunan bantul dengan bantul dalam bukan sebelah belakang kita kamu kita okey jadual yang kita lagi nampak ni jadual apa kiri kanan atas bawah kiri kanan tengok kita kiri apa kiri apa panjang tali okey bagus panjang tali okey dia punya P bilangan ayunan bantul dalam arti kata bilangan pandai sudah kamu bandul ya okey bagus cikgu okey sekarang ini lain tadi hipotesis siapa boleh jawab saya si Ain lah kuratu Ain Adiba kakak dia pula Semakin bertambah panjang tali dalam turunan sentimeter, semakin berkurang bilangan ayunan bantul dalam masa 30 saat. Mungkin bertambah panjang tali. Oke, coba tengok kamu punya hipotesis. Senang kan kita guna ini? Senang. Okey, sebelum cikgu bagi nampak, okey Adiba duduk. Okey, sebelum cikgu bagi nampak, sebelum cikgu perkenalkan tiket ni, kamu bisa untuk kenal pasti atau susah untuk buat hipotesis kan? Ya. Jawab bahagian B lain. Tapi dengan merujuk kepada ini, kamu boleh cari pembalut ubah dengan mudah, terutamanya untuk jadual dan graf. Okay. So hari ini kita akan fokus ke hipotesis dan bahagian B2 untuk soalan berbentuk jadual dan graf sahaja. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan sentuh pula bagaimana untuk buat hipotesis dan jawab bahagian B lain dalam keadaan situasi ataupun eksperimen. Kata orang jawab, kamu boleh ubah yang dimanipulasi untuk apa ini? Graf kah jadual? Graf! Minta si Nazrin jawab. Okey, Nazrin ke depan. Petang ke Nazrin. Guna ikat kamu ya. Baca pendek. Okey, betul? Betul. Petang ke Nazrin. Okey, sekarang kita minta si Layana. Layana jawab yang bergerak balas pula. Apa untuk graf ni? Bergerak balas. Layana? Balas. Asal. Kamu bisa menaik tak? Kamu bisa menaik di rumah? Okey, betul tak dijawab? Cuba semua tengok dia tahu kita ikat. Betul tak dijawab? Okey, seseorang lagi cikgu Morazlan Shah jawab hipotesis.
Betul. Oke. Semua betul. Untuk formula ubah dimanipulasi tahun, betul kan di tahun? Oke. Semua tengok ikat di bahagian ini kita panggil apa? Formula ubah apa? Manipulasi. Tengok ikat kamu. Manipulasi di sini. Ini. Oke, jadi sekarang saya minta dimanipulasi, betulkah? Betul. Seterusnya kita nampak yang bergerak balas. Oke, bergerak balas yang di atas kan? Ya. Bilangan pokok dalam ribu. Jadi di bawah itu kita jawablah bilangan pokok dalam ribu. Kemudian dia punya hipotesis semakin bertambah tahun bertambah kah? Ya. Oke, pola dia bertambah, semakin bertambah tahun. Lepas itu dia punya bilangan pokok dalam ribu bertambah atau berkurang? Bertambah. Ini bertambah, pola bertambah. Jadi oke, coba baca. 1, 2, 3. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah bilangan pokok dalam ribu. Oke, bagus. Tanda semua. Tepuk tangan kerja sendiri. Mana yang lebih senang? Guna kikat nih atau tidak guna kikat? Tanpa guna kikat? Guna kikat. Jadi tadi semua sudah paham? Oke. Nanti kita akan letak di kelas untuk memudahkan kamu menjawab soalan bahagian B. Cikgu hanya, untuk yang terakhir sekali, cikgu mau kamu nampak ikat kamu yang last sekali. Di belakang, kamu nampak belakang, bahagian graf. Bagian graf, bawah nih. Oke, di sini ada perkataan apa? Coba kamu buat hipotesis daripada graf ini. Oke, menggunakan senang ya.